bagi kamu, itu yang menolong kamu melepas daripada azab Tuhan Ar-Rahman, yakni tiada melepas daripada azab Tuhan Ar-Rahman itu melainkan ia juga dengan sembahnya dan iman dengan Rasulnya dan kitabnya. Baik. Boleh kata amman hadzal ladzi huwa jundul lakum. Amman, aman. Adakah ini iaitu kawan bagi kamu itu yang jundul lakum, menolong kamu, melepaskan kamu daripada apa? Daripada azab Tuhan Ar-Rahman, yakni tiada melepas daripada azab Tuhan Ar-Rahman itu melainkan ia juga dengan sembah dan iman. Sembahnya dan iman dengan Rasul dan kitabnya. Innal kafiruna illa fi ghurur. Tiada segala kafir-kafir itu melainkan pada kena tipu syaitan, kerana azab tiada turun. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertanyaan. Bermakna istifham. Apakah? Man, siapa-siapa? Hadzal ladzi, yang boleh membantu kepada kamu, yang mana? Huwa jundul lakum, menjadi pembela bagi kamu, yang bantu kepada kamu daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala, daripada apa yang diturunkan oleh Allah Taala. Yansurukum nasara, ini jadi pembantu kamu. Kalaulah kata kamu hari ini melanggar perintah Allah Taala, hari ini kamu enggan kepada perintah Allah Taala, kamu meninggalkan segala perintah Allah Taala, maka pada ketika itu tidak ada siapa-siapa yang dapat membantu kamu daripada meninggalkan ataupun melakukan, ataupun tiada siapa yang dapat membantu kamu daripada menangani azab-azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Innal kafiruna illa fi ghurur. Seperti orang kafir itu, mereka telah tertipu dengan tipu daya syaitan. Itu sebab ada juga orang beriman yang tertipu. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam adab memilih guru, dan seandainya didatangkan kepada kamu seorang syekh, seorang guru yang memiliki keajaiban, mampu ia berjalan di atas air, mampu ia tadi menurunkan awan, mampu juga bagi ia makan api, subhanallah taala, dan ada pada diri dia itu segala keajaiban, namun pada diri orang itu ada satu fardu yang ditinggalkan daripada fardu-fardu Allah, dan ada perkara sunnah yang disunnahkan oleh Allah ditinggalkan olehnya secara sengaja dia tinggalkan. Maka ketahuilah sesungguhnya mereka itu bukanlah daripada kalangan orang yang mendapat karamah, melainkan mereka menerima istidraj daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemuliaan. Tu Imam Al-Ghazali sebut ada 3 macam orang nuntut ilmu. Adapun orang yang maghrur, orang tertipu itu adalah mereka merasakan mereka ada kedudukan khas di sisi Allah Ta'ala. Mereka rasa kami ni orang soleh ni, kami ni ialah warak ni, kami ni ialah awliya ni. Jadi kami ni ada satu kedudukan khas. Lalu matanya memandang kepada orang lain dengan kerendahan martabat ni. Orang tu masuk neraka, orang ni jahat, orang ni segala macam tuduhan keluar. Kenapa? Dia sangka dia yang paling soleh, dia rasa dia yang paling baik. Maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, adakah sesiapa di sini bukan merujuk pada orang saja, tapi merujuk kepada apa saja perkataan. Itu sebab ada tak perkataan yang membantu kita daripada diampunkan, daripada perkataan yang menyebabkan kita dapat pahala, dan perkataan yang menyebabkan kita ini diampunkan oleh Allah. Kata Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani di dalam kitabnya Jauharul Mauhub wal Munabihatil Qulub, pada fasal yang kedua, pada menyatakan kelebihan kalimah la ilaha illallah. Siapa-siapa yang menyebut kalimah la ilaha illallah pada bibirnya sedangkan hatinya mengingat kepada dunia, mulutnya la ilaha illallah, hatinya dunia, maka bagi dia 10 kebajikan. Dan barang siapa yang pada mulutnya tadi menyebut la ilaha illallah sedangkan hatinya mengingat kepada akhirat, bagi dia 700 kebajikan.
Dan barang siapa yang mulutnya menyebut la ilaha illallah sedangkan hatinya mengingati Allah, maka diberikan Allah kebajikan untuk dia daripada masyriq wal maghrib, daripada timur sampai ke barat. Ganjaran Allah bagi. Soalan dia sekarang, Ustaz, macam mana kata la ilaha illallah tapi hati ingat pada dunia ni? Contoh saya buat kita pergi majlis tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati duk tanya ayam masak merah ke ikan bawal masak masam-masam manis ni, Allah Taala. Hati dia berkehendak, mulutnya la ilaha illallah. Ada tak tapai agaknya malam ni, masya-Allah, macam-macam hati tu nak berkehendak. Tapi bagi dia pahala tak? Ada pahala. Masih ada pahala berapa? 10 kebajikan, insya-Allah. Ada orang yang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hatinya ingat akhirat, iaitu bagaimana aku nak menempuhi mahsyar Allah, bagaimana nanti kesudahan aku syurga atau neraka. Dia mengharapkan nikmat syurga dan minta jauh daripada neraka. Orang ni, dia bila berzikir la ilaha illallah, satu kalimat la ilaha illallah tadi, jadi pada dia 700 kebajikan. Namun orang yang mulutnya la ilaha illallah tapi hatinya ingatkan Allah. Apa beza ingat akhirat dengan ingat Allah? Ni beza. Ada orang dia ingat akhirat, iaitu dia ingat dengan ganjaran dan balasan. Oh, kita nanti akhirat ni masuk syurga ke masuk neraka? Harap-harap masuk syurga lah, jauh daripada neraka. Bukankah satu kisah dikisahkan tentang seorang isteri kan di Islam yang masyhur namanya, iaitulah Rabi'atul Adawiyah. Pernah suatu hari Rabi'atul Adawiyah ini bermundar-mandir di depan masyarakat di Baghdad, yang mana pada tangan kanannya terdapat sebaldi air dan tangan kirinya ada kayu memegang unggun api. Dia pun lalu mundar-mandir, bawa baldi, bawa unggun api depan orang ramai. Maka bertanyalah orang ramai kepada, ya mar'atul jannah, hai perempuan syurga, yakni Rabi'atul Adawiyah, apa yang kau buat mundar-mandir depan ni dengan baldi dan juga unggun api ni? InsyaAllah. Macam tak ada faedah. Contoh tak ada faedah, hang bawa air, bawa api ni untuk apa? Maka kata Rabi'atul Adawiyah, dengarkanlah dan saksikanlah. Dengan baldi air ini akan kupadamkan api neraka Allah Ta'ala, dan dengan api ini aku nak bakar syurga Allah Ta'ala. Kerana betapa ramainya manusia pada hari ini melakukan ibadah semata-mata kerana syurga dan neraka. Di manakah hamba-hamba Allah yang beribadah semata-mata kerana Allah? Subhanallah Ta'ala. Macam kita, tak mahu contoh kalau ada seorang perempuan, dia menyayangi seorang laki-laki. Kenapa awak suka laki-laki ni? Alhamdulillah Ustaz, selain dia ada rupa, dia ada rumah, dia ada harta, adalah kereta, mana ada bersebab dia. Itu orang mana mencintai juga laki. Kita cinta Allah juga dan harapkan syurga Allah. Sama, kita cinta pada fulan, dalam masa yang sama fulan tu memiliki sesuatu manfaat untuk kita. Ada orang pula dia cinta sungguh-sungguh. Tak kisahlah Ustaz, laki tu botak, pendek, gemuk ke, Allah Ta'ala kalau hati dah suka, tidak aku peduli ni siapa, Allah Ta'ala. Hak ni yang kata cinta pada Allah. Dia dah tak pandang dah apa Allah nak bagi. Allah nak bagi syurga ke, nak bagi neraka ke, tak peduli dah, insyaAllah. Tu sebab kalau kita belajar tauhid, Allah Ta'ala itu qudrat dan iradat, berkehendak Allah dan kuasa Allah Ta'ala. Sedangkan kita ni makhluk, ikut je apa yang dikehendak oleh Tuhan. Kalau Tuhan tu berkehendak kita masuk dalam neraka, kerana neraka itu baik bagi kita, Allah boleh jadikan orang yang ada dalam neraka tu nampak rahmat. Tabarakallah. Dia berasa sejuk dalam neraka, rasa selesa dalam neraka. Allah bagi nikmat walau dia dalam neraka, sebab Tuhan berkehendak dia dalam neraka. Kalaulah berkehendak dia dalam syurga, tetapi syurga tu barangkali boleh jadi azab pada dia. Kenapa? Libang libu hatinya, serabut jiwa dia, masya-Allah, ala kulli. Tapi tu taklah berlaku, insya-Allah. Tapi kita nak bagi tahu hak Allah. Pihak masjid letakkan air ni dekat sini, dia kata Ustaz, air ni untuk Ustaz. Subhanallah Ta'ala, insya-Allah. Dan air tu dah selesa duduk sini. Tiba saya ambil, saya letak sini. Kalau lah air ni ada hati, dia katakan, saya nak duduk sana lah, tapi kenapa letak sini? Hak saya. So hati saya lah, saya nak bawa mana? Allah Ta'ala tu ialah Tuan kita. Dia nak bawa kita kat kanan ke, dia nak bawa kita kat kiri dia, kita tak boleh tak ada. Itu sebab orang kata, masuk syurga ni bukan sebab ibadah kita. Sebab apa? Sebab rahmat dan kasih sayang Allah. Yang kita hendak ni kasih sayang Allah Ta'ala. Sekarang bila Allah Ta'ala turunkan azab, kerana dia berkehendak nak turunkan azab, ada siapa-siapa boleh menghalang Allah Ta'ala punya azab? Tu ayat kata, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Mereka tertipu, al-ghurur, tertipu. Bermula tertipu tu bagaimana? Bila dia berasakan dia ada satu kedudukan di sisi Allah. Tu sebab kalau kalimah tadi kita kata masalah la ilaha illallah,
Satu lagi yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam kitab Jawharul Mawhub juga, apa kata dia? Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dengan hati yang ikhlas, maka Allah jadikan kalimah itu tadi terbang seumpama burung terbang. Dia jadi makhluk yang terbang, lalu dia duduk di bawah arasy Allah Ta'ala. Apa yang dilakukan oleh istighfar yang terbang tadi, Allah ubah dia jadi satu makhluk seperti burung duduk di bawah arasy. Kerja burung tu atau kerja istighfar tu tadi, dia hanya bertasbih dan minta ampun untuk orang yang menyebut dia. Jadi tu sebab orang la ilaha illallah, kata orang tak boleh ni bid'ah tahlil ni, dia cuma nampak faedah dunia. Subhanahu tabarakallah taala. Yang kita nak ni faedah akhirat. Tak apalah kau nak kata apa, katalah. Yang penting ada hadis Nabi SAW kata dia jadi burung, kundak burung tu. Sebab kita nak minta ampun pada Allah 24 jam tak lalu. Bukan tak lalu tu maksudnya apa? Penat. InsyaAllah. Badan lesu, lengoh mulut la ilaha illallah hari ni dah 70,000 dah, insya-Allah barakallahu taala. Aduh, takut-takut hati jadi gundah gulana pula. Alamak, tak boleh buat kerja lain, kasih istighfar je masya-Allah. Tapi itu sebab kita minta sandaran ya Allah, Allah punya baik. Kalimat yang kamu sebut daripada kalimat tu tayyibah tadi, kalimat tu pula mendoakan dan jadi pahala bagi kamu. Boleh ke rupa itu Ustaz? Boleh. Kan kata sabda Nabi SAW, apabila seorang, apa nama Allah SAW, kalaulah kita memberi makan kepada orang yang berpuasa, kita tak puasa, tapi kita bagi makan pada orang yang berpuasa, apa yang dapat? Sesungguhnya orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, baginya pahala seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurang sikit juga pahalanya. Dapat pahala. Saya tak puasa, tapi sebab bagi makan, dapat pahala orang puasa. Orang yang puasa memang dah dapat pahala puasa, kita dapat bandingan yang serupa. Jadi mustahil tak bagi Allah Ta'ala nak bagi pahala dan keampunan dengan sebab kalimah la ilaha illallah tadi. Tak ada. Tak ada masalah bagi Allah Ta'ala. Jadi tak ada bantuan yang boleh menandingi kehendak Allah Ta'ala. Kalau kita ngaji sifat 20, kudrat dan iradat ni, dia ta'alluq. Dia ada ta'alluq pula, ta'alluq ta'thir. Ya, yang merangkumi akan segala mungkin. Apa nama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang harus pada mungkin dan yang mustahil pada mungkin. Subhanallah taala anhu. Jadi itu sebab kita melihat kuasanya Allah Taala. Boleh tak siapa-siapa menghalang? Tak boleh. Jundul lakum, apa jundu ni? Jundu ni mana tentera. Insyaallah. Tu jundu ni jundullah, ni tentera Allah. Dia kata amman hadzal ladzi huwa jundu. Adakah orang yang boleh bantu, tentera yang akan bantu kamu? Yang dia nasrukum, yang akan bantu kalian min dunir rahman, selain daripada Allah. Tak apa kita kumpul geng-geng kita buat atau pasukan, kita tak perlukan harapan Allah Ta'ala. Kita tidak ada ibtisah. Apa kita ada Allahumma salli ala sayyidina wa ibtisah. Kita tak perlu mengharap pada Allah Ta'ala. Lalu ketika itu kita serahkan saja urusan kita dengan tenaga dan kudrat kita. Boleh? Tak boleh. Tapi ini yang berlaku kepada kafirina. Inil kafiruna illa fi ghurur. Mereka sangka mereka boleh lawan. Antara ini cerita siapa ni? Inilah cerita yang melibatkan salah satu kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bertarung atau berperang dengan Namrud. Namrud ketika mana itu dia mencabar Tuhan Nabi Ibrahim, itu Allah Jalla wa Ala. Lalu dia kata kerana megahnya Namrud ketika itu, dia memiliki 700,000 bala tentera. Lalu dia katakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya Ibrahim, qul jundu rabbukum, panggilkan tentera Tuhan engkau, mari berperang dengan tentera aku. Subhanallah ta'ala. Maka ketika itu bersungguh-sungguhlah si Namrud ni nakkan apa nama berperang. Apa yang berlaku? Mereka berkumpul di suatu padang yang cukup luas. Subhanallah ta'ala. Maka nak berperang di padang yang luas tu tadi, Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam yarfa'u yada fis sama', dia angkat tangan ke langit, ya Allah, turunkanlah bala tenteramu berupa nyamuk. Nabi Ibrahim sebut nyamuk. Subhanallah ta'ala. Bukan Allah hantar nyamuk, sebab Ibrahim minta nyamuk. Maka ketika itu telah berkumpullah segala tentera-tentera Namrud dengan senjata yang kuat, dengan badan yang gagah, dengan tenaga dan kudrat yang telah bersiap siaga untuk berperang. Maka pada waktu dan ketika itu apa yang berlaku? Namrud pun mengatakan, ya Ibrahim, aina jundu, mana tentera-tentera yang nak perang dengan tentera aku ni? InsyaAllah. Maka kata Ibrahim, intazir, tunggu sekejap, insyaAllah. Ketika itu langit pun menjadi mendung dan bunyi humming yang sangat kuat. Nyamuk datang, subhanallah ta'ala. Penuh langit tu tadi dengan nyamuk. Kemudian nyamuk tadi tu pun nak kata apa cerita dia? Dia bukan terus serang macam tak
keruan. Dia pun ketika itu siap sedia jadi batalion tentera. Dia duduk belakang Nabi Allah Ibrahim, insya-Allah. Tunggu arahan Nabi Ibrahim. Ibrahim kata serang, baru serang. Subhanallah taala. Bukan datang hinggap macam kita masuk hutan tu, dah. Insya-Allah. Tentera ni standby dah. Kita tak tahu entah nyamuk tu pakai perisai pun kita tak tahu. Subhanallah taala. Insya-Allah. Nyamuk ni standby. Bila nyamuk tu standby, ketika itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan sebagaimana firman Allah terhadap nyamuk. Apa kata Allah pada nyamuk-nyamuk sekalian? Ini hari aku bentangkan rezeki untukmu di hadapan. Mana ni tentera ni, rezeki kau nyamuk. InsyaAllah tabarakallah ta'ala anhu. Makanlah sepuas-puasnya, berapa banyak kamu nak makan, illa Namrud. Kecuali Namrud, jangan kau usik. InsyaAllah. Namrud je tak boleh usik, lain usik. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Maka berlakulah perang. Serang. Maka nyamuk pun pergi serang. Yang hebat dalam cerita ni, Masya Allah tabarakallah. Mula-mula kita ingat tak logik, tapi ni cerita guru-guru kita, Masya Allah tabarakallah ta'ala anhu. Dalam kisah Sul Anbiya apa dia kisah dia? Ketika mana nyamuk datang kepada satu balai tentera, dihirupnya semua darah sampai kurus kering ketika tu. Macam kena sedut, wut, kering terus. Mayat-mayat tu tadi, insya-Allah. Tak ada bau bangkai lah, kena tinggal tulang je. Nak nunjukkan nyamuk tu betapa banyaknya. Nak bagi tahu berapa banyak nyamuk, langit jadi mendung. Dan ketika dia hinggap satu badan, habis kering badan tadi dengan darah. Subhanallah ta'ala. Namrud tengok begitu, keciut perut. Apa dia buat? Dia lari. Dia ingat dia selamat. Dia pun lari balik. Berapa lama Allah Ta'ala bagi tempoh kepada Namrud untuk bertaubat, minta ampun pada Allah? Fi salasati ayyam. Selama 3 hari 3 malam. 3 hari aku bagi tempoh kau bertaubat. Allah bagi tempoh taubat. Siapa yang Allah tak bagi tempoh taubat? Namrud, Fir'aun, Hamman, Qarun, Bashisha. Di semua Allah Ta'ala bagi tempoh bertaubat. Subhanallah Ta'ala. Adakah mereka tak tahu yang Tuhan tu bagi dia kesempatan? Tahu. Tapi apa yang menyebabkan mereka tak bertaubat? Kerana fi sifatin nagagah, kerana sifat keras kepala mereka. Subhanallah Ta'ala. Jadi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Saat ketika itu baliklah Namrud ke istana dia. Sedangkan 700 bala tenteranya mati, tak tersisa. Tak tersisa. Subhanallah Ta'ala anu. Maka telah habis semua mati kering. Namrud pun balik ke istana, duduk menung, mengelamur dia. Rupa-rupanya Namrud itu tadi ada yang ngekor dia, iaitu seekor nyamuk je. Satu ekor nyamuk ngekor dia balik. Subhanallah Ta'ala. Kerana nyamuk tu tak boleh buat apa-apa, dia kena ngekor. Sebab Tuhan kata rezeki kau ialah Namrud. Subhanallah Ta'ala. Rezeki nyamuk tu dia tak boleh ambil rezeki kawan-kawan lain. Aku tak dapat darah lagi ni, Masya Allah. Jadi mana nak pergi ambil? Darah Namrud untuk engkau. Allah janji untuk dia. Pergilah dia ngikut Namrud. Dan apa yang lebih menghinakan Namrud? Menghinakan Namrud bukan hina bagi nyamuk, hina bagi Namrud. Nyamuk yang ikut dia tu pula buta sebelah mata. Dan riwayat sebut buta, nyamuk tu buta sebelah mata. Ngikut dia balik. Apa berlaku pada pohon tadi? Ada sebatang pohon depan rumah Namrud. Nyamuk tu kerja dia pusing 3 hari kat pokok tu, dia duduk tawab je sambil bertasbih kepada Allah Ta'ala. Ni nyamuk dia pusing tu 3 hari. 3 hari ni katalah kalau hari ketiga Namrud bertaubat, sia-sia je dia duduk situ. Subhanallah Ta'ala. Tak ada rezeki aku rupanya bertaubat dan Namrud. Tapi hakikat apa berlaku? Namrud tak bertaubat. Tak mahu dia bertaubat. Dia pula merancang hatinya untuk membina empire baru, nak serang lagi. Lepas ni mungkin kita buat tentera fogging ke apa kan, insya-Allah Ta'ala. Tak payah bawa pedang lah, bawa fogging kan. Nyamuk tu pergi berabi, insya-Allah. Maka ketika kita apa berlaku, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ketika mana cukup 3 hari, Allah izinkan nyamuk, nah sekarang rezeki kau. Tengah Namrud tidur, nyamuk tu pun datang. 2 riwayat. Riwayat pertama kata dia masuk ke hidung. Riwayat kedua kata masuk ke telinga. Syaitan barakallahu ta'ala anhu. Tapi kuat mengatakan masuk ke hidung. Dia lebih dekat untuk sampai ke atas. Jadi dia masuk ke dalam hidung, nyamuk tu hirup darah yang ada dalam otak Namrud, Namrud mati. Syaitan barakallahu ta'ala. Satu ekor nyamuk je bunuh dia. InsyaAllah. Siapa yang boleh menghalang? Tak ada siapa boleh menghalang. Nak ditepuk-tepuk lubung hidung biar nyamuk keluar, tak boleh juga. Mati dia. Tu Namrud punya cerita, mati dia dalam keadaan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Qarun, begitu juga dengan Fir'aun. Fir'aun mana yang kita maksudkan ni? Fir'aun ada 300 insya-Allah. Dalam dinasti pemerintahan Mesir Purba, tamadun Mesir Purba, Mesir diperintah oleh 300 Fir'aun. Yang mana salah satu Fir'aun yang disebutkan dalam Quran yang zalim itu namanya Ramses II, atau dipanggil Ramses Agung. Sebelum Ramses II, Ramses I, iaitu bapa dia. Ramses ni, Ramses II ni dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita baca dalam sirah,
Ramses II ni hasil anak yang tak baik. Dia hasil anak tak baik. Kenapa? Ramses I, syarat nak jadi Fir'aun ni macam mana? Fir'aun ni dalam dunia ni ada 3 bangsa yang masyhur membedakan kuasa mutlak bagi membina sebuah negara atau membina harta, iaitu tertumpu pada orang perempuan. Kalau Malaysia kita panggil adat pepatih, insya-Allah. Dia mesti kena ada orang perempuan baru dapat harta. Iaitu yang pertama siapa dia? Orang Minangkabau lah. Dia ada tanah adat, dia ada rumah gadang, dia ada lagi apa nama sebagainya lah, insya-Allah. Adapun rumah gadang dan tanah adat tidak boleh dijual kepada mana-mana pihak walaupun kepada lelaki. Kerana rumah gadang dan tanah adat itu bagi orang perempuan, insya-Allah. Keluarlah lagu waris, lagu Tanah Rombau tu, masya-Allah tabarakallah taala. Kalau kahwin dengan perempuan Rombau, keluar apa itulah cerita, masya-Allah tabarakallah taala, kulli hal, insya-Allah. Kalau Rombau tu dululah nama sekarang Rombau, nama dulunya Negeri Nan Tua, masya-Allah, Negeri Nan Tua. Dia negeri yang 9 ke tak? Dia ada Allahumma salli ala Muhammad, dia ada undang luak Sungai Ujung, undang luak Rembau, undang luak apa nama Allahumma salli ala Muhammad Jolobu, undang pelbagai, ada beberapa undang, insya-Allah tabarakallah taala anu. Salah satunya undang yang terkuat iaitu undang Rembau yang dia panggil sebagai undang Nagari Nan Tua, insya-Allah tabarakallah taala anu. Baik, itu pertama, dapat jawatan dengan sebab ada perempuan, insya-Allah. Yang kedua, mana? Yahudi. Orang Yahudi pembahagian nasab mengikut daripada sebelah perempuan. Sebab orang perempuannya dijaga, diteliti dengan masalah perempuan. Yahudi betul, bukan Zionis. Zionis itu tak ada betulnya Yahudinya tu, masya-Allah. Ni Yahudi yang pakai kepiahnya rupa itu tu, yang rabai, kita panggil rabai, masya-Allah taala. Rabai Yahudi ni. Sebab perempuan-perempuan Yahudi yang rabai ni, dia pakai niqab, dia tutup mata semua pakai burdah. Ada perempuan Yahudi yang betul, masya-Allah taala anu. Dia jaga perempuan sebab nasab dia orang dikira daripada sebelah perempuan. Yang ketiga, Fir'aun. Fir'aun ni nak jadi Fir'aun, syarat dia mesti ada isteri daripada kalangan Fir'aun. Contoh, katalah dia ni nak jadi Fir'aun, bapak dia dulu Fir'aun, dia ni nak jadi Fir'aun. Boleh tak dia jadi Fir'aun? Tak boleh, melainkan dia kena berkahwin dengan perempuan Fir'aun. Maknanya ada sepupu Fir'aun ke, ada adik-beradik Fir'aun ke, dia kena kahwin dengan adik-beradik atau kahwin dengan kita panggil apa, sekufu dia, Fir'aun juga. Yang berlaku pada Ramses I, sebelum tu kan kita ada Hatshepsut. Fir'aun sebelum tu Hatshepsut. Hatshepsut ni maknanya apa? Fir'aun tu mati ketika umur 18 tahun. Dan dia memiliki anaknya terlalu kecil, baru 8 bulan. Jadi untuk waris Fir'aun tak ada. Isteri daripada Fir'aun yang mati umur 18 tahun ni, dia jadi Fir'aun. Dia panggil sebagai Hatshepsut. Itu sebab kalau kita tengok satu patung-patung Fir'aun yang ada janggut ke depan tu, tu perempuan, bukan lelaki. Subhanallah taala. Dia pakai janggut palsu, janggut tiruan, dia pakai kap, dia letak kap kat situ. Kenapa? Kerana nak bagi menunjukkan kekuatan dan kekuasaan sebagai seorang Firaun. Insya-Allah. Dia jadi apa ni? Jadi Firaun. Sehingga anak dia besar. Bila anak dia sampai umur 18 tahun, nak ambil dia jadi Firaun, tak boleh. Kerana dia kena kahwin dengan perempuan Firaun. Apa dia buat? Dia kahwin dengan mak dia. Yang mak dia tu Firaun, dia kahwin balik dengan mak dia, lahir anak mana? Ramses II. Subhanallah taala. Ini cerita dia berlaku Ramses II tu sebab dia punya zalim tu tak boleh cerita banyak. Subhanallah taala sebab jalur kelahiran dia pun muskilah. Subhanallah taala. Baik. Kita tak cerita yang itu sebenarnya, tentu selingannya. Udahlah, lambat sekilingan pula banyak. Subhanallah taala. Masya-Allah. Baik. Firaun tadi bila dia melawan dengan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Dia lawan dengan Musa. Kemudian dia perambat nak kejar Nabi Musa dengan orang-orang Bani Israel. Ini cerita daripada guru kami lah, Allahumma salli ala Muhammad. Ketika mana dikejarnya akan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam, yang namanya orang Bani Israel ni, insya-Allah, tak ada juga sabar dia, insya-Allah. Tak ada sabar. Tu sebab yang jadi beruk pun jadi beruk, insya-Allah. Kan zaman Nabi Musa, insya-Allah, jadi beruk, insya-Allah taala. Yang ini masih lagi zaman Nabi Musa. Dia dikejar oleh Firaun. Sampai di tepi laut, tak ada fardu, tak ada firman, tak ada isyarat daripada Allah Ta'ala lagi. Tegak pergi tepi laut. Apa kita nak buat ni? Tengok belakang Fir'aun, tengok depan laut. Kawal libang libu, InsyaAllah. Didesaknya Nabi Musa, Musa tolong cepat, katakanlah dengan Tuhanmu, beri jalan keluar. Musa duk pegang tongkat menung laut. Tengok laut je apa itu, InsyaAllah. Orang tengok dia macam tak buat no hand, kata orang Perak, buat no hand, macam tak ambil peduli je. Firaun dah belakang kita ni.
sebahagian daripadanya 1/3 daripada mereka lari. Tak duduk dalam pasukan. Mereka lari, menyorok di celah-celah batu dan sebagainya. Ini kata guru kami Al-Fadil Ustaz Khairul Lail bin Haji Nasaruddin, apa kata dia? Dan Allah Ta'ala bagi hikmah, yang lari ni tadi pun bukan calang-calang pengikut Nabi. Jadi dia mentahapnya wali-wali. Allah Ta'ala tapi wali ingkar Nabi, lari daripada Nabi. Apa mereka buat? Mereka pergi di celah-celah batu lalu mengatakan, Ya Hajarul Fitahli, batu, bukalah engkau untuk aku. InsyaAllah, bukalah aku. Mana terbukalah batu tu tadi, mereka masuk bersembunyi di celah-celah batu. Macam batu belah batu tangkup lah cerita dia. Allah Ta'ala ala kulli hal. Maka daripada manusia-manusia batu itu tadilah mereka tak dapat balik ke alam nyata semula. Kata guru kami, dah cerita dia begitu. InsyaAllah tabarakallah. Tak dapat balik semula ke alam nyata. Apa mereka buat? Akhirnya mereka hidup di alam di sana. Berlakulah perkahwinan antara manusia dan jin. Maka bila manusia dan jin berkahwin, lahirlah keturunan yang dipanggil sebagai bunyan. Bunyan. Bunyan itu terbina. Bunyan dipanggil gitu, masya-Allah. Lahirlah anak kacukan daripada jin dan manusia. Salah satunya siapa? Balqis. Balqis isteri Nabi Sulaiman. Bapa dia jin, mak dia manusia. Subhanallah ta'ala. Itu sebab ketika Nabi Sulaiman suruh jumpa Balqis, Ifrit pergi jumpa, dia pun jatuh hati. Kenapa dia boleh jatuh hati? Sebab ada darah jin dalam darah Balqis. Subhanallah ta'ala. Alah kuliah ni panjanglah cerita dia. Kan tak pasal-pasal cerita Ustaz ni merapu apa cerita panjang. Ni cerita pasal adu mubin, apa nak cerita pasal jundul lakum je. Nak bagi tahu lah ni Musa tadi dia kena kejar. Bila separuh ni dia dah lari, tinggal lagi yang ini, ada 2/3 lagi tinggal. Sampai Allah Ta'ala firmankan, Ya Musa, belah laut, pukul tongkatku, idribul asab, pukulkan tongkat kau. Bila pukul tongkat, laut pun terbuka. Maka bila terbuka lah laut itu tadi, subhanallah ta'ala anhu, maka melintaslah Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam dan juga pengikut-pengikut ini. Laut ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita panggil laut merah lah. Jangan terkeliru orang kata laut mati. Bukan laut mati di Jordan. Ni laut merah di Aqabah. Subhanallah, berdekatan Aqabah, laut merah, insya-Allah. Maka bila dibelah, kalau nak tengok laut mati luas, nak berjalan berapa hari nak lepas laut tu, insya-Allah. Ni laut merah saja. Dibelah laut tadi lalu dia melintas, insya-Allah. Maka bila dia melintas di situ, Firaun pun ngikut dari belakang. Dia tutupnya laut tadi. Tutup. Bila tutup laut, tertutup. Saat ketika itu meraung Firaun dalam air. Firaun ni umur dia 300 tahun. Waktu dia mati itu 300 tahun umur dia, insya-Allah. 300 tahun, tapi apa hikmah Allah bagi pada Firaun? Dia tak pernah sakit walaupun bersin. Bersin pun tak pernah. Ini Firaun, Allah Ta'ala bagi hikmah, nikmat pada dia, bersin pun tak pernah. Hingga dia kata apa? Nah, inilah bukti dalilnya aku ni Tuhan. Penyakit pun takut datang ke aku, insya-Allah. Jadi dia katakan dia Tuhan kan, dia kata penyakit takut dengan dia. Maka pada ketika itu dia pun kejarlah Musa. Akhirnya Musa tutup laut tadi. Dia pakai baju besi. Naik kereta kuda Predator, apa nama tu? Integrator tu yang main Rom punya Integrator, itulah apa tak kerti nyebut awak ni. Subhanallah ta'ala, masya-Allah. Maka ketika itu apa berlaku? Laut pun tertutup dan Firaun ketika itu lemah. Firaun lemah. Dia bukan tak boleh nak berenang, masya-Allah. Berat. Badan baju besi tadi dengan kursi tu berat, dia lemah. Maka ketika itu apa kata Firaun tadi kepada Musa? Maka dia pun menjadi, Ya Musa, aghithna ya Musa, aghisni ya Musa. Tolong aku Musa, tolong aku Musa. Dan minta tolong tu tadi, masya-Allah tabarakallah taala berapa kali ceritanya? 60 marrah, 60 kali. Masya-Allah tabarakallah taala. Tolong aku Musa, tolong aku Musa. Akhir kalam mulut Firaun apa kata dia? Ya Musa, amanna bi rabbika ya Musa. Aku beriman dengan Tuhan kau ya Musa. Tapi terima tak dia Allah? Tak terima. Kenapa? Hatta gharghar, nyawa dah sampai gharghar, baru nak taubat. La yuqbalullah taubatan, Allah Taala tak terima taubat apabila nyawa dah sampai ke gharghar. Subhanallah taala. Sebab gharghar ni malaikat maut punya urusan. Adapun cabut nyawa daripada kaki sampai ke tekuk itu pembantu malakul maut. Tapi bila dah sampai gharghar, malaikat maut ni akan rentap. Sebab malaikat maut ni dia bawa keputusan. Kalau nak tengok syurga atau tengok neraka, malaikat maut ni yang bawa. Jadi bila akhir dah sampai gharghar tu orang tengok, nampak syurga. Sebab dah bawa keputusan. Nampak syurga, maka baliklah aku nak balik cepat, tarik. Nampak neraka, jangan aku tak nak balik, dia rentap balik.
Firaun bila dah sampai tu dah nampak azab, dia dah takut neraka tempat dia. Aku beriman. Boleh? Dah tak boleh dah. Sebab keputusan dah keluar depan mata dia waktu ketika tu. Matilah Firaun dalam laut tadi. Jadi cerita macam mana? Allah tegur Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Allah kata apa pada Musa? Ya Musa, saat mana nak kata tak gamak ni, nak cerita tak malah. Musa tu seorang anak orang miskin ataupun anak dari Imran, keluarga Imran, insya-Allah Musa bin Imran, insya-Allah, yang duduk di Khurtum. Ni orang Sudan. Nabi Musa kulitnya gelap. Insya-Allah orang kulit gelap. Jadi ketika itu dihanyutkan Nabi Musa daripada Nil Putih dan Nil Biru. Sungai Nil ni dia ada dua sungai. Dari Khurtum, daripada Sudan tadi ke Mesir, dia ada Nil Putih, Nil Biru. Jadi Nil Putih dan Nil Biru ni yang bercantum, dia akan pergi naik sampai ke Giza, Giza sampai ke Alexandria. Subhanallah taala anu. Dan mak Nabi Musa telah menghanyutkan Musa dalam bakul roti. Insya-Allah. Lalu bawa jalan ikut sungai tadi. Allah yang selamatkan Musa. Sungai Khurtum, Sungai Nil Khurtum tu kalau pergi hari ni orang terkena apa situ? Orang terkena buaya. Subhanallah. Dia bukan terkena ikan, terkena buaya. Pergilah ke Sudan tu. Nama tempat dia Khurtum. Syukur barakallahu taala. Sepadan tu Khurtum. Khurtum ni Sudan. Atas dia belah Mesir tu, bawah daripada Aswan. Mereka bela buaya kat situ. Tu sebab pawang-pawang buaya yang betul hebat ni tu negeri dia. Syukur barakallahu taala. Hanyut Musa. Siapa ambil? Asiah isteri Firaun. Kemudian ketika itu Nabi Musa alaihissalam dijaga oleh Firaun. Saat Firaun tengah bunuh semua budak-budak kecil, tengah bunuh bayi-bayi baru lahir, tapi Musa diselamatkan dalam rumahnya Firaun, dalam istana Firaun. Dibesarkannya Musa sampai umur 300 tahun umur dia. Dia membesarkan Firaun, dia membesarkan Nabi Musa, umur dia 300 tahun. Saat nak kata, ya Musa, tolong aku. Aku ni pernah berlengkau, seakan gitu. Musa nak noleh ke belakang pun tidak. Cerita pada Allah Ta'ala. Lantakkan kamu ke situ. Itu sebab Nabi Musa, dia Nabi yang keras, Nabi yang tegas. Allah datangkan Nabi Harun yang lembut untuk sama-sama bantu Nabi Musa. Allah Ta'ala. Musa nak cakap boleh? Tak boleh. Kerana dia, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lidahnya keluh. Dia cakap dia terus terang, kasar aja, bunyinya kasar. Jadi Nabi Harun ni lah yang keluarkan madah-madahnya. Sebab ketika Nabi Musa meninggalkan Bani Israel pergi ke Tur Saina, dia beruzlah 40 hari. Apa berlaku pada Bani Israel? Semua jadi kafir balik. Barakallah. Setengah mereka kafir, menyembah lembu Samiri. Waktu tu ada Nabi tak pada mereka? Ada. Nabi mana? Nabi Harun. Nabi Harun lembut, tak boleh. Janganlah murtad, jangan nanti dulu. Ini Allah, dia lembut. Balik Musa cekak aja kopi itu. Allah Ta'ala tu yang mati kan, orang Kibti dengan orang Israel. Ditolaknya orang Kibti itu mati. Allah Ta'ala anu. Ini Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam, Allah bagi kekuatan, kegagahan pada dia. Baik. Ketika mana Fir'aun mengatakan, "Aghithni ya Musa, selamatkan aku wahai Musa." Allah firman pada Musa, "Ya Musa." Saat Fir'aun tenggelam dalam lautan, Fir'aun mengatakan, "Aghithni ya Musa, tolong aku Musa." Sitina marrah, 60 kali dia memanggil engkau. Namun sedikit pun kau tidak mempedulikan dia. Ya Musa, ketahuilah, seandainya di saat itu Fir'aun mengatakan, "Aghithni ya Allah, tolonglah aku wahai Allah." Kata Allah, "Aku keringkan lautan itu demi menolong dia." Sekali juga, tak payah sampai 60 kali. Maknanya Allah masih buka ruang taubat kepada seorang hamba yang dipanggil sebagai manusia terjahat atas muka bumi. Nak kata jahatnya Fir'aun ni macam mana? Ada dulu orang khabar. Ni orang khabar lah. Dia kata apa? "Ustaz, kalau nak tahu sebaik-baik jin tu, itulah sejahat-jahat manusia." InsyaAllah. Jahat-jahat manusia itulah sejahat-jahat jin. Bohong. Khabar saya bohong. InsyaAllah. Minta maaf lah kalau ada ustaz-ustaz perubatan Islam dengar kan. Memang saya khabar bohong. Kenapa? Saat mana Fir'aun mengatakan, "Ana rabbukumul a'la" dalam surah An-Nazi'at, dalam surah Nazi'at, "Ana rabbukumul a'la." Apa berlaku ketika itu? Bertempiaran lari segala syaitan. Iblis cakap apa? Syaitan cakap apa ketika dengar gitu? Kata syaitan, "A'udzubillahi minal fir'aun." InsyaAllah. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau daripada Fir'aun. Ini syaitan cakap. Kita "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Yang si syaitan pula, "A'udzubillahi minal fir'aun." Kerana jahatnya Fir'aun ketika itu, bertebaran larilah segala syaitan. Kata Iblis, mau kita lari sebelum kita dihasut oleh Fir'aun. Maknanya syaitan pun takut kena hasut rupanya. Subhanallah Ta'ala nak cerita ni, insya-Allah barakallah. Ingatkan kita cukup jahat dah. Apa ada lagi jahat?
Jadi kita tak boleh katalah jin sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia. Tak, jahat manusia itu Fir'aun. Subhanallah taala. Mana ruang taubat ada? Ada. Kita perlukan bantuan. Hebat tak ketika dia lemah tadi itu? Hebat ketika dia lemah. Bala tentera yang ikut dia tadi berapa ramai? Ramai. Tapi kenapa tak ada seorang pun boleh menyelamatkan Fir'aun daripada lemah dalam lautan tadi? Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Mereka tertipu dengan kekuatan yang ada pada mereka. Antaranya siapa? Kaum Ad dan kaum Thamud. Ni kaum yang Allah bagi kekuatan, dia boleh belah gunung. Dia boleh pahat gunung, buat rumah dalam gunung. Subhanallah taala. Bilik tidur dalam gunung, istana dalam gunung, tiang-tiang daripada gunung. Gunung sebiji tu dia tebuknya jadi rumah. Jadi gua, dia buat rumah dia, cantik potongan dia. Kerana mereka orang-orang yang diberikan Allah Ta'ala kekuatan mentadbir alam pada ketika itu. Tapi apa berlaku? Mereka binasa dengan pakikan daripada langit dan juga guru halilintar yang diturunkan kepada mereka. Subhanallah Ta'ala anhu. Itu di mana? Kalau di Mekah, kalau di Saudi Arabia, nama tempat tu Madain Saleh. Atau kita dengar sekarang Al-Ula Subhanallah, itu dekat Madain Saleh. Kalau di Jordan ada juga, ada nama tempat tu ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadi dia dekat kepala, dah lupa dah pula. Tabarakallah taala anhu. Di Jordan tu di mana tempat tu nama dia? Tabarakallah taala anhu. Ada yang ingat ke? Saya tadi dia lalu dah. Terlupa dah kepala macam di Petra. Tabarakallah taala. Di Jordan nama tempat tu Petra. Tabarakallah taala anhu. Bukan di Kelantan, tu nama Sultan Kelantan, Petra tu lain. Allah Taala, ini nama tempat di Jordan namanya Petra. Situ tempat kaum Samud, kaum Ad, insyaallah. Sedangkan di Madain Saleh itu kaum Samud. Insyaallah. Maka tak ada siapa yang boleh melawan Allah Taala kalau Allah Taala nak turunkan azab. Kalau Allah Taala nak turunkan rahmat, boleh. Sebagaimana kita dengar cerita bagaimana Allah membantu, kadang fikiran manusia tak logik. Iaitu Allah Ta'ala membantu manusia, Allah Ta'ala bantu orang-orang yang dipilihnya dengan keadaan yang tak logik. Contoh, seperti kisah Atfalun, kisah kanak-kanak yang bercakap. Subhanallah. Bayi yang bercakap. Ada berapa bayi yang bercakap? Pertama, iaitu bayi Nabi Allah Isa alaihissalam. Isa dia dah boleh bercakap. Ketika dia lahir, dia boleh bercakap. Subhanallah Ta'ala. Petah dia bercakap. Itu Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua siapa? Bayi yang ada di zaman Nabi Yusuf ketika digoda oleh Zulaikha. Yang ketiga, bayi Masyitah, iaitu tukang sikat rambutnya Fir'aun. Yang keempat, bayi yang lahir daripada hubungan haram seorang pelacur dengan gembala kambing di zaman Juraij. Subhanallah Ta'ala anhu. Ini Allah Ta'ala nak tolong. Ketika Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam. Ini cerita daripada Syekh Abdullah Jahaf. Saya ingat cerita ni. Jangan main-main dengan cinta perempuan. Tajuk dia. Allah Ta'ala anhu. Ketika mana Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ini dibeli oleh Al-Aziz. Zaman ni Fir'aun tak ada lagi. Bukan kita kata tak ada. Ada. Tapi dia tak pakai nama Fir'aun. Allah Ta'ala anhu. Al-Aziz ni bukan Fir'aun. Al-Aziz ni adalah menteri. Dia hanya menteri kabinet. Menteri kabinet zaman Fir'aun, zaman pemerintah Mesir. Al-Aziz dia beli seorang budak hamba namanya Yusuf. InsyaAllah. Dari keturunan Bani Israel. Anak-anak Israel. Israel ni siapa? Nabi Yaqub. Maka dia ambil Yusuf, dia bawa balik. Maka ketika itu menjadi sukalah Zulaikha. Apakah dia beli Yusuf ni sebagai khadam? Tak. Dia beli Yusuf untuk jadi anak angkat. Bukan untuk jadi khadam. Subhanallah Ta'ala anhu. Maka dibesarkannya Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang hebatnya? Saat makin membesar Nabi Yusuf, makin bertambah cintanya Zulaikha pada Yusuf. Pendek cerita. Kan panjang benar, nguap pula kita dengar. Allah Ta'ala. Pendek cerita sampai satu umur yang matang. Anggaran lebih 20 ke 25 tahun. Kacaknya tadi telah menggoda jiwa dan sanubari Zulaikha. Ketika itu Al-Aziz pun keluar daripada istana ataupun keluar daripada rumahnya dengan urusan. Kesempatan itu diambil oleh Zulaikha, lalu digodanya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kita pun tahu dia pergi bilik Yusuf, dia kata dia panggil Yusuf, maka dia ajak Yusuf melakukan zina atau kita panggil sebagai sumbang mahram, insyaallah. Ketika itu anak angkat dengan mak angkat, insyaallah. Maka dia ajak Nabi Yusuf alaihissalam, beria menolak. Ana akhafullah, aku takutkan Allah. Sebut dah macam-macam, insyaallah.
Tapi bila sampai ke muncaknya di kepala Zulaikha tadi tu, tak boleh ingat apa. Allah. Dia ingatnya Yusuf je. Aku ndakkan Yusuf. Maka saat itu apa berlaku? Dia goda-goda Nabi Yusuf alaihissalam sehingga dia rentaknya baju Yusuf. Dia nakkan Yusuf, dia rentaknya baju Yusuf, koyak baju Yusuf di belakang. Kok. Ketika itu baliklah Al-Aziz. Bila Al-Aziz balik, dia tahu Al-Aziz balik, apa dia buat? Dia koyakkan bajunya di depan. Sri Zulaikha koyakkan bajunya di depan. Maka kedapatan, kata orang kita, kedapatan, tangkap akan kedua jantina ni dalam satu bilik, dalam satu ruangan. Maka Al-Aziz menjadi muskil. Apa sebab ni? Maka Zulaikha ini, dia sangat pandai, dia pun menangis. Saya ni nak dirogol oleh Yusuf. Yusuf nak rogol saya. Itu sebab mana yang hebat. Minta maaf lah. Ini Quran sebut, bukan Ustaz Ridwan sebut. Sesungguhnya berhati-hatilah tipu daya syaitan itu. Kata Allah Ta'ala, tipu daya syaitan sangat kuat. Tapi apa kata Allah Ta'ala lagi? Sesungguhnya tipu daya syaitan itu dapat dikalahkan dengan tipu daya wanita. InsyaAllah. Mana kuat lagi tipu daya wanita. Itu sebab doa Allahumma inni a'udzubika minal fitnatin nisa. Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dajjal wal mahya. Ya Allah, aku berlindung daripada fitnah wanita dan fitnah dajjal dan fitnah kehidupan. Subhanallah taala anu. Baik, beda koyak selesai masalah tu kita cerita. Sehingga Allah datangkan pada saat ketika itu seorang orang yang berkumpul. Al-Aziz datang, maka berkumpullah tukang-tukang suri rumah ni, atau kita panggil apa? Bibik-bibik lah, kita panggil bibik-bibik ni tadi datang. Maka Al-Aziz tanya, macam mana cerita ni? Bibik-bibik ni pun tak boleh nak cakap banyak. Insya-Allah. Nak kata Zulaikha tak boleh, itu majikan dia kena buang kerja pula, tak pasal-pasal pula. Allah Ta'ala. Apa dia buat? Maka mereka pun berdiam diri. Tiba datanglah satu orang jariyah. Jariyah tu perkataan dia. Jariyah ni hamba tadi datang. Kebetulan hamba tu baru lepas bersalin. Dia bawa budak. Ada apa ni? Allah Ta'ala. Tengok. Ni Zulaikha ni goda Nabi Yusuf. Allah Ta'ala. Maka ketika itu, bila nak dihukum Nabi Yusuf, maka Allah sebut dalam Quran, maka datanglah syahidan bainakum, iaitu seorang saksi yang menyaksikan di antara mereka itu. Dalam mereka ramai-ramai ada satu orang saksi. Siapa dia? Budak kecil. Maka budak tu pun berkata kepada Al-Aziz, wahai rajaku Al-Aziz, masya-Allah, sesungguhnya kalau nak salah tu kita kena tengok dulu, masya-Allah, kita kena perhati dulu yang mana salah. Kalaulah baju tu koyak di belakang, boleh ke orang koyakkan baju di belakang? Masya-Allah. Tapi kalau koyak di depan tu mungkin mudah. InsyaAllah. Maka dilihatnya Nabi Yusuf alaihissalam koyak bajunya di belakang. Maka didapati Zulaikha itu berdusta. InsyaAllah. Maka Al-Aziz ni sayang pada isteri, cinta pada isteri. Dia kabarkan kepada seluruh orang dalam rumah dia, sungguhnya cerita ini hanya berada di dalam rumah ini. Tapi apa berlaku? Tak adanya. Ni aku ceritakan kau tau. Kau jangan cerita dengan orang lain. InsyaAllah. Yang ni kau pergi. Ini aku ceritakan kau tau. Ini bukan dengan orang lain. Jangan cerita dengan orang lain. Dia bagi orang. Itu bahana dia. InsyaAllah. Cerita tu tersebar seluruh Mesir. InsyaAllah. Ketika tu malulah Zulaikha. Apa Zulaikha buat? Zulaikha pun fikir satu rencana yang sangat hebat. Dia panggil semua wanita yang mengata pasal dia tadi tu. Orang yang borak-borak cerita pasal Zulaikha ni gilakan anak muda lah, apa nama, pepatah Melayu sebab apa, kambing ragut rumput muda. Masya-Allah taala ala kuliah dia panggil. Bila panggil semua datang ke istana, dia berikan seorang sebiji apple. Seorang sebiji apple, maka makanlah dulu jamuan apple ni, masya-Allah, dan diberikan sebilah pisau. Dia kopik, mereka kopik pisau sambil berbicara. Dia dah buat masalah datang sini nak ngajak kita makan-makan. Contoh itu gosip mereka lah. Kita tak tahu lah apa gosipnya, masya-Allah. Jadi dia kopik-kopik. Zulaikha pun duduk di atas tahta ketika itu, atas kursi besar. Dia panggil, Yusuf, Yusuf. Yusuf ni taat pada maknya, insya-Allah. Dia pun datang. Labbaik, aku sambut panggilan kau. Maka Yusuf pun datang. Kemari Yusuf, insya-Allah. Nabi Yusuf pun datang. Ini perempuan yang kaki busy body ni, dia kalau nak tengok lah, siapa Yusuf tu agaknya, masya-Allah. Matanya pun mandang tengok Nabi Yusuf lalu. Tengah Yusuf lalu tak perasan ngopek apple. Apple jatuh yang dipotong tangan dia. Jari dia potong. InsyaAllah. Rasa sakit? Tidak. Tak sakit pun. Allah. Tu khabar dia orang. Kalau dah cinta apa pun tak rasa lah. InsyaAllah. Kalau dah aku cinta, taik kucing rasa ceklat. Saudara Ta'ala. Ini dia apa dia? Saudara Ta'ala. Dia kerak jari-jari dia sampai Yusuf pun beredar masuk bilik dia. Baru dia sedar darah tumpah banyak. Aduh. Baru menjerit. Baru menjerit. InsyaAllah. Minta balik semua. Macam itulah aku, kata dia, masya-Allah. Kata Zulaikha. Tapi pendek cerita. Dah 2 kali pendek dah ni, masya-Allah.
Sampailah Nabi Yusuf di penjara, kemudian Nabi Yusuf diangkat jadi raja di Mesir. Dia bukan diangkat jadi aziz, jadi raja terus. Nabi Musa, Nabi Yusuf ni sebenarnya kalau kita kategorikan dia Firaun. Kalau kita kategori sebab dia raja Mesir. Raja Mesir kan kita panggil Firaun, tapi ketika itu Firaun belum ada, insya-Allah. Itu sebab bila adik-beradik dia datang, iaitu Bani Israel 12 orang yang datang, dia nakkan Bunyamin. Bunyamin adik kandung seibu dengan dia. Insya-Allah tabarakallah taala anhu. Dia ada adik-adik lain, dia ada Yahuda, Edas dan sebagainya lah, ada beberapa orang adik-beradik dia, insya-Allah. Maka ketika itu kita sebut cerita ketika mana Yusuf dah jadi raja, dia jadi nabi, tentram bumi Mesir. Setelah lepas badai kemarau apa semua dan sebagainya, ala kuliah makanan dah cukup, diangkat jadi raja Mesir. Saat ketika itu Allah turunkan perintah pada Yusuf, ya Yusuf, nikahlah engkau dengan Zulaikha. Padahal Yusuf dah ada isteri ketika itu. Nabi Yusuf dah kahwin dah. Subhanallah, dah ada isteri dah. Tapi dia suruh kahwin dengan Zulaikha. Nabi Yusuf kata pada Allah, ya Allah, bagaimana nak kahwin dengan Al-Ajuzah? Ajuzah dia apa? Perempuan tua yang lemah. Sebab dah tua. Anggaran pun dah dekat 70-80. Tua lah, masya-Allah tabarakallah ta'ala anu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka ketika itu kata Allah Ta'ala, buat begini-begini. Apa buat? Iaitu Nabi Yusuf pergi kepada Zulaikha, dibukanya kain ridak dia. Itu sebab zaman Nabi-Nabi dulu dah bawa dah kain ridak ni sebenarnya. Maka ditutupkan Zulaikha. Contoh je ni, insya-Allah Ta'ala, insya-Allah. Jadi ditutupnya Zulaikha, selang beberapa waktu Allah suruh buka, maka dibuka kain tadi. Bila dibukakan balik kain, Zulaikha kembali menjadi umur 19 tahun. Subhanallah. Jadi muda balik. Bila Zulaikha diberi peluang, dia dapat umur muda. Ini kata, Zulaikha dapat peluang umur muda, apa yang berlaku ketika itu? Maka dikahwinkanlah akan Zulaikha dengan Nabi Yusuf. Kita biasa dihidangkan cerita, iaitu Zulaikha ni punya jahat, dia tarik baju Yusuf sampai koyak. Tapi setelah Zulaikha ini masuk jadi isteri Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, perempuan ni dia ada target, aku dah dapat target aku dah lah. InsyaAllah. Dapat kahwin dengan Yusuf? Dapat. Akhirnya apa berlaku? Cinta Zulaikha berpindah hati. Hati dia berpindah. Dia tak ada tumpu pada Yusuf dah. Cinta Zulaikha pindah pada siapa? Kepada Allah semata-mata. Dia minta izin kepada Allah Ta'ala. Dia minta izin pada Yusuf. Wahai suamiku Yusuf, izinkan aku untuk uzlah. Aku jauhkan diri. Aku nak ibadah pada Allah Ta'ala. Aku nak tahu mendekat diri pada Allah. Saya kena cerita benda ni betul. Kalau tak orang ingat Zulaikha tu jahat saja, insya-Allah. Tak. Maka diperbetulkan Zulaikha itu tadi beribadah pada Allah, tumpu hatinya kepada Allah Ta'ala. Sehingga dalam riwayat diceritakan Nabi Yusuf mengajak Zulaikha, ditariknya baju Zulaikha, koyak baju Zulaikha pula di belakang. Subhanallah Ta'ala. Mana adil? Yusuf pernah dikoyakkan bajunya oleh Zulaikha, dan baju Zulaikha pernah dikoyakkan oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wasalam. Subhanallah Ta'ala. Ini keadilan Allah Ta'ala beri kepada hamba-hambanya. Ada orang boleh menolak kalau kata Allah nak Zulaikha tu jadi muda. Tak ada siapa boleh tolak. Ada petition, kami tak nak Zulaikha muda, insya-Allah. Tak boleh. Itu dia kata, tak ada siapa yang boleh menghalangi kalau Allah Ta'ala nak turunkan musibah, atau Allah Ta'ala nak turunkan nikmat, maka tidak boleh ditolak yang demikian itu, insya-Allah tabarakallah taala. Jadi insya-Allah siri akan datang kita akan sambung lagi. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah, iaitu tentang Allah Ta'ala menurunkan rezeki. Ada siapa-siapa boleh halang rezeki yang Allah Ta'ala nak turunkan? Yang tadi azab Allah, sekarang kita cerita rezeki pula pada siri akan datang, insya-Allah tabarakallah taala anhu. Taib. Jadi sebelum saya tangguh, kiranya ada soalan, falyatafaddal ma'jura. Baik, kalau tak ada soalan, sekadar itu saja yang dibunda rahmatullah taala sekalian. Salah silap tutur bicara saya apalah saya sampaikan, kira tidak bertepatan murad kitab, salah dengan pandangan para ulama pada Allah Jalla Jalalul Azam, saya minta ampun. Pada barisan ayah di bunda rahmatullah sekalian, saya nyusul 10 jari, mohon maaf di atas kelewatan. Sekarang ni ayah di ta'ala minta maaf lah, kena maklum juga. Saya keluar rumah tadi 5:30 petang. Qadarullah ta'ala. Kita dah tak dapat nak jangka dah perjalanan. Kadang-kadang jadi sejam, 2 jam, kadang masuk 2 jam setengah. Qadarullah ta'ala. Barangkali ada yang kena potong nantilah kat Teluk Intan. Qadarullah ta'ala. Yang kita tengok agaknya tak berapa sesuai, sebab takut jemaah pun menunggu, marah pula ke Ustaz Ridwan. Baik buat keputusan kopi itu. Subhanallah taala ya, masya-Allah tabarakallah. Minta maaf lah gitu. Tak tahu dah Nur Hijrah ke mana-mana ke, ya, masya-Allah tabarakallah taala Jadi kita tengoklah, sebab galak, sebenarnya galak juga. Kalau kenal Ustaz Ridwan yang bin Hamizan ke? Tak, yang datang lambat. Subhanallah taala. Yang datang lambat tu orang kenal lagi. Bin Hamizan tu tak kenal lagi. Masya-Allah tabarakallah taala Jadi itu sebab kadang-kadang galak dekat situ ayah di Taala. Minta maaf lah, saya mohon 10 jari.
Kalau ada salah silap tutur bicara saya, apa saya sampaikan, saya mohon ditegur dengan teguran bisawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimin muslimat mu'minin wal mu'minat astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma liqudrin sawa zakar. اللهم افتح علينا فتوح العارفين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين حسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا جحيما إلا علمته يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.